ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ردنا بما قضيت وعافنا فيما بقيت، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت. اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأنشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah, ampun dosa kami, Ya Allah. Ampun dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampun dosa ahli keluarga kami, pasangan kami, jiran tetangga kami, sanak saudara kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah. Pada malam ini kami menadah tangan berdoa kepadamu, Ya Allah. Kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah. Ya Allah, kau terima doa kami, Ya Allah. Ada di antara kami, Ya Allah, hati mereka ikhlas, Ya Allah, kau terima doa kami, Ya Allah. Ya Allah, dan kami, Ya Allah, kau mudahkan urusan kami, kau murahkan rezeki kami, kau berkatilah hidup kami, kau selesaikanlah masalah-masalah kami, Ya Allah. Ada di antara kami, Ya Allah, yang sedang diuji, Ya Allah, kau mudahkan urusan mereka, Ya Allah. Ada di antara kami, Ya Allah, yang sakit, Ya Allah, yang diuji dengan pelbagai kesakitan, Ya Allah, kau sihatkan, Ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit mereka, Ya Allah. Anta syafi, Anta syafi, Anta syafi, syafa'anna. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah, ada di antara kami, Ya Allah, punya hajat, Ya Allah, kau tunaikanlah hajat mereka, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah, kau mudahkan urusan kami, Ya Allah. Ada di antara kami, Ya Allah, yang jauh dari rahmat-Mu, Ya Allah, kau dekatkanlah, Ya Allah. Kau kekalkanlah kami dalam usaha nubuah dan kerja nubuah, Ya Allah. Kau kekalkanlah kami sampai kami mati, Ya Allah, dalam usaha ilmu nubuah dan kerja nubuah, Ya Allah. Ya Allah, kau jangan kau pilih kami hari ini, Ya Allah. Esok lusa kau tak pilih kami, Ya Allah. Kau pilihlah kami sampai kami mati, Ya Allah. Kau dapat hidupkan amalan kami, Ya Allah. Kau dapat hidupkan solat kami dengan sempurna, Ya Allah. Kami dapat hidupkan tilawah kami, Ya Allah. Puasa kami, zakat kami, haji kami, Ya Allah. Kau pilihlah kami dapat melaksanakan segala amalan-amalan sebagai seorang mukmin, Ya Allah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Alhamdulillah, selesai bacaan 3 surah kita pada malam ini. Saya buka kamera, masih okey ya? Okey Ustaz, alhamdulillah setakat ni. Okey dah. Okey. Baik, alhamdulillah. Malam ni saya tak nak ambil masa panjang. Isyak pun dah masuk. Sekarang pun jam telah menunjukkan 8.40. Kita ambil dalam 10 minit macam tu. Untuk kita kongsikan beberapa perkara yang menjadikan kita sebagai seorang manusia. Dan membezakan manusia dengan haiwan adalah adab dia. Dan membezakan manusia dengan haiwan adalah adab. Manusia pun makan, haiwan pun makan. Manusia pun tidur, haiwan pun tidur. Manusia pun berjalan, haiwan pun berjalan. Akan tapi yang membezakan kita dengan haiwan adalah adab kita. Kita tengok lembu, dia duduk tengah makan rumput, kawan dia duduk buang air depan dia pun dia relax je makan. Tak apa sebab tak ada adab dan tak ada akal Allah Ta'ala bagi pada mereka. Tapi kita sebagai manusia, makhluk yang Allah SWT kurniakan akal, mesti penuh dengan adab. Ad-dinul adab, agama ni penuh dengan adab. Ba dalam satu pepatah Urdu berbunyi, ba adab, ba nasib, be adab, be nasib. Orang yang mempunyai adab, dia pasti mempunyai bahagian. Mesti dia akan dapat ganjaran daripada adab yang dia tunjukkan. Tapi kalau orang yang tak ada adab, dia takkan dapat apa-apa bahagian. Mungkin hari ni kita tak nampak. Kalau aku, kawan aku masuk kelas, aku pun masuk kelas. Kalau aku jaga adab, sama je. Dia masuk sejam, aku pun masuk sejam.
tak nampak beza pun. Sejam yang kita berikan dengan penuh adab, Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang. Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai kita. Tak sama dengan orang yang masuk 1 jam tapi tak ada adab. Masuk kelas duk sembang ke, masuk kelas duk main benda lain ke, masuk kelas duk buat benda lain, tak ada. Jadi pada malam ini insya-Allah saya rasa macam nak berkongsi. Saya pun rasa dah lama tak berkongsi berkenaan dengan adab tidur. Biasanya bila kita cakap pasal adab tidur je, doa tidur, doa bangun tidur, tu je. Allahumma bismika amutu wa ahya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pun kadang-kadang ada yang tersalah. Nak baca doa bangun tidur, terbaca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adab tidur. Adab tidur ni antara adab yang perlulah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kira masa kita. Katalah kita ada 24 jam. 8 jam telah kita gunakan. 8 jam kita gunakan untuk tidur. Mungkin ada yang 5 jam campur 3, 5 malam 3 siang, ataupun ada yang pukul 11 dia tidur, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam dia tidur, kan? Kurang-kurang manusia dia tidur ada dalam 6 jam lah purata sehari. Cuba tuan-tuan dan bayang kalau 6 jam yang kita habiskan masa kita untuk tidur, maknanya kita telah berikan dari 6 daripada 24, berapa? 6, 6, 12, 24. 1/4 daripada waktu seharian kita berikan untuk tidur. Tidur je. Kan? Tidur je. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita tak laksanakan adab tidur dengan baik, maka 1/4 akan kita cenderungkan tidur kita pada benda yang lain. Manusia ni dua je. Kalau dia buat satu perkara itu untuk kebaikan, maka dia akan tinggalkan kejahatan, keburukan. Kalau dia buat keburukan, maka dia akan tinggalkan kebaikan. Dia antara dua je. Jadi kalau seorang itu tidur dia dengan adab, maka sepanjang dia tidur dia akan dapat pahala. Tapi kalau sebaliknya dia tak buat adab tidur, maka sepanjang tidurnya dapat sia-sia, tak dapat apa-apa. Jadi insya-Allah saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa hadis-hadis yang ada berkaitan dengan adab tidur. Yang pertama sekali, kita semua sedia maklum bila nak tidur mestilah berwuduk. Berwuduk. Idza ataita madaji'aka fatawad lis-salati thumma taji' ala shiqqaqi ayman. Daripada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh daripada Abil Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib, bahawa beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendatangi tempat tidur kamu, kita nak pergi tempat tidur, nak masuk bilik nak tidur, maka fatawadda' wudu'aka lis-salah. Maka hendaklah kamu berwuduk seperti mana kamu berwuduk untuk tunaikan solat. Bukan makna bila kita kata ambil wuduk ni bukannya aku nak solat pun. Aku ambil wuduk ni nak tidur je. Sebab kadang-kadang mindset tu datang, syaitan duk bisik. Kenapa? Sebab bila kita tidur, lagi-lagi yang ada pasangan kan, ada suami, ada isteri. Jadi kita fikir apa? Nanti aku ambil wuduk, Kang duduk atas katil dengan suami, dah terpegang batal pula wuduk. Ambil wuduk biasa-biasa sudahlah. Ni sekejap lagi tidur batal pula. Tak ada. Tak ada. Bila kita kata ambil wuduk biasa-biasa, akhirnya wuduk tak sah. Akhirnya akan menjerumuskan kita kepada wuduk yang tak sah. Jadi semayang basuh tangan pun hala-bala, basuh muka pun lebih kurang, basuh kaki pun ulur kat air terus cabut lagi keluar tandas. Maka kita takkan laksanakan wuduk kita dengan sempurna. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, fatawadda' wudu'aka lis-salah. Maka hendaklah kamu berwuduk seperti mana wuduknya kamu untuk tunaikan solat. Mana wuduk tu betul. Walaupun lepas tu nanti akan dibatalkan dengan sentuhan suami ke, akan dibatalkan dengan sentuhan isteri ke, tapi tuan-tuan dan puan, wuduk betul-betul. Wuduk je. Macam mana kita nak tunaikan solat, wuduk yang sama juga kita apply untuk kita nak bawa ke tempat tidur kita nak tidur. Thumma taji' ala shiqqaqil ayman. Kemudian bila dah berwuduk, mai datang ke tempat tidur, maka berbaringlah kamu dengan lambung kananmu. Lambung kanan. Ni, kalau belah sini, ni lambung kanan.
tak tahulah, mungkin dalam kamera tuan-tuan dan puan nampak saya tunjuk belah kiri kan, dia akan jadi mirror. Lambung kanan. Lambung kanan, disunatkan juga letak tangan ni dekat bawah pipi. Lambung kanan. Lambung kanan, kanan kita tu arah kiblat. Kanan kita tu arah kiblat. Macam orang masuk liang lahat, bila tanam liang lahat kan, biasa siapa biasa masuk liang lahat dia tahulah. Maka kita akan dilambungkan ke kanan menghadap kiblat. Contoh katalah depan saya ni kiblat, maka kepala saya kat sini. Sebab apa? Kanan kiblat, kepala kanan. Kalau kiri dia tak jadi lambung kanan, dia jadi lambung kiri. Jadi kanan menghadap kiblat. Wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Kemudian baca satu doa. Ni selain daripada doa tidur, ada satu doa lain, iaitu doa, ya Allah, aku berserah diriku padamu. Waktu tidur kita tak boleh, kita tak ada kekuatan pun. Kalau kata semut ke, lalat ke duk terbang masuk lubang hidung, kita tak boleh buat apa. Kita pun tak tahu, tahu-tahu dah masuk. Kita tak ada. Time tidur mana sedar. Maka ya Allah, aku serahkan diriku padamu ya Allah. Aku serahkan urusanku. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku padamu. Urusan jaga aku, urusan perlindunganku ya Allah ketika tidur, kita serahkan pada Allah. Allah jaga kita. Aku berlindung kepadamu dengan penuh rasa cinta dan takut. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu. La malja'a wa la manja'a ilaika. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan, dan juga beriman dengan nabi wa nabiyyika alladhi arsalta, dengan nabi yang telah engkau utuskan. Jika kamu mati, maka kamu mati dengan fitrah, dan jadikanlah ia akhir ucapan yang kamu ucapkan. Jadi bila kamu mati, fa in mata, dalam hadis tersebut diakhiri fa in mutta, jika kamu mati dalam tidur kamu baca doa ni, mutta 'alal fitrah, kamu mati dalam keadaan fitrah. Fitrah ni apa fitrah? Fitrah ni zero. Fitrah ni zero. Macam mana dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, mafhumnya, setiap anak Adam itu dilahirkan lahir atas fitrah dia. Kain putih. Mak ayahnya yang mencorakkan dia. Maksudnya putih, kosong. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan membayangkan mati dalam keadaan baca doa ni, mati dalam keadaan tidur, mutta ala fitrah. Hadis riwayat Bukhari ni, mati dalam keadaan fitrah, kosong. Kosong tuan-tuan dan puan. Faj'alhunna ajra ma taqul. Maka bila kita baca doa ni, maka doa inilah menjadi akhir kalam kita sebelum kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak doa ni nanti saya bagi kat admin share lah dalam grup-grup. Doa dia taklah panjang sangat, tak adalah pendek sangat. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nanti saya kongsikan. Okay, kemudian dah ambil wuduk, dah datang tempat tidur, tidur dengan lambung yang kanan. Kemudian bacalah surah-surah tertentu dan zikir sebelum tidur. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa illa firashihi kull lailatin. Nabi SAW bila datang berbaring ke tempat tidur baginda pada setiap malam, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima. Nabi SAW akan menadah tangan baginda, kedua-dua tangan baginda, kemudian menghembuskan ataupun membuat isyarat ludah ke arah kedua tapak tangan baginda. Lalu baginda SAW akan membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ni. Ni kita sebut 3 kul ni. Kan? Ni yang kita sebut dengan 3 kul, bukan kita duk baca 3 kul tak ada. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Baca 3 surah ni, kemudian baginda akan menyapu dengan kedua tapak tangan baginda. Mastata' thumma yamsahu bihi ma mastata'ta min jasadih. Kemudian baginda akan, lepas dah baca, baginda akan sapu seluruh badan baginda selama mana mastata' min jasadih. Selama mana apa yang baginda bermula daripada kepalanya dan wajahnya, kemudian bahagian tubuhnya, sehingga tata' ni maksudnya selama mana sampai, sapu, tak payah sampai yang panggil isteri pula yang tolong sapu, yang tengah-tengah belakang tak kena, tak payah, tak perlu. Kita sapu tu isyarat saja. Isyarat Allah Ta'ala lindung seluruh anggota badan kita. Kerana qul huwallah ini umpama kita baca 1/3 Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas ni sebagai 2 surah muawwizatain. Yang mana ada dalam hadis, orang yang baca 2 surah ni ketika mana Nabi SAW kena sihir oleh Labid, Nabi SAW diturunkan dengan 2 surah ni, lalu Nabi SAW sihat daripada sihir baginda. Sihir yang terkena atas baginda. 2 surah ni, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Baca, tiup, kemudian sapu. Tak perlu sapu bawah tapak kaki, tak payah, dekat kemaluan tak payah. Tak payah kita nak sampai kena rata seluruh badan, tak perlu. Isyarat sapu seluruh badan saja. Ini pun hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengajarkan umatnya agar membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Apa ayat terakhir dia? Tapi ingat, bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baca 2 surah, baca 2 ayat ni. Ni pun antara dalam hadis Nabi SAW, Nabi anjurkan untuk kita baca 2 surah ni. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailati kaffatahu. Maksudnya, sesiapa yang membaca 2 surah terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari. Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailati, pada malam hari, maka ia sudah dicukupkan, kaffatahu, cukupkan dengan rezekinya, cukupkan dengan kesihatannya, dicukupkan segala perkara dalam kehidupannya, Allah cukupkan. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang berkenaan dengan adab tidur yang kita boleh amalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita hidupkan. Kemudian bila kita nak tidur, kita bacalah doa yang semua orang tahu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah, amut, aku mati dan aku hidup. Ataupun ahya wa amut, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Duk tidur, contoh duk tidur, kita dah tidur. Bila tidur, terjaga tengah malam, mimpi buruk pula. Bila mimpi buruk, maka apa yang kita perlu buat? Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ni doa paling ringkas. Walaupun ada doa-doa panjang yang lain, tuan-tuan dapat boleh amalkan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia khawatiri mimpi tersebut adalah mainan syaitan. Akan tetapi bila kita mimpi tidur balik, mimpi lagi buruk, tidur balik, mimpi lagi buruk, maka kita dianjurkan untuk kita pindah tempat tidur. Kemungkinan tak cantik tempat tu. Dan sebelum tidur tadi saya lupa nak cakap, untuk kita kibas tempat tidur kita. Kita tak tahu sewaktu sebelum kita tidur, kemungkinan ada kuman ke, ada binatang-binatang duduk ke, ataupun ada makhluk halus jin ke yang duduk, maka dikhawatirkan mengganggu tidur kita, maka kibas tempat tidur kita. Kemudian kalau mimpi baik, maka kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikabulkan. Amin ya rabbal alamin doa. Kalau kata nak sangat, terus sembahyang hajat. Dan apa segala mimpi yang kita mimpi,
kita tafsirkan dengan yang baik-baik. Itu saja. Jangan Ustaz, macam mana Ustaz saya mimpi macam ni, tak ada. Kita tafsirkan terus mimpi kita, apa saja yang kita mimpi, kita tafsirkan dengan yang baik. Moga-moga tafsiran mimpi kita itu yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bangun tidur, kita bangun, baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah ia mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Jadi kita baca, kita tidur dalam keadaan beradab, kemudian kita bangkit pun dalam keadaan beradab. Kemudian kita terbaiknya bila lepas kita bangkit tidur, kita ambil wuduk dan solat 2 rakaat. Bila seorang tu bangun tidur, dia baca doa, maka dalam satu hadis Nabi SAW yang mafhumnya, bila seorang anak Adam tu bangun daripada tidur, maka ada 3 belenggu ikatan syaitan telah ikat badan kita. Nak bagi kita malas bangun, nak bagi kita susah bangkit subuh, maka dia akan buat 3 ikatan. Yang pertama, ikatan tu akan terlerai dengan doa yang kita baca. Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca doa, maka satu lerai ikatan akan terlerai. Satu ikatan akan terlerai. Maka bila kita baca, kita ambil wuduk pula, ikatan kedua akan terlerai. Bila kita solat 2 rakaat, maka ikatan yang ketiga akan terlerai. Maka bangunlah seorang anak Adam dengan terlerainya 3 ikatannya dalam keadaan segar bin nasyat, dengan segar. Jadi tuan-tuan dan puan, sama-samalah kita amalkan sedikit perkongsian pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memandang setiap amalan kita. Dalam diri manusia, dia perlu ada zikir, yang mana hati dia sentiasa kena ada hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak zikir 24 jam mungkin susah, betul tak? Nak subhanallah, 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 subhanallah. Kan nanti yang tengah nak moderator pun kata subhanallah, apa khabar semua, subhanallah. Jadi nak zikir 24 jam susah. Nak jalan, nak susah. Maka kita, antara cara untuk mendapatkan hati kita sentiasa ada ta'alluq, hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan kita membaca doa-doa yang disunatkan, doa-doa masnun. Antara doanya macam tadi kita baca doa sebelum tidur, doa lepas tidur. Jadi secara tak langsung amalan ini akan membuatkan hati kita sentiasa ada hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah saya tengok ada yang angkat tangan, ada nak tanya Ustaz, apa ke? doa tadi doa apa Ustaz namanya? Rasanya ada dah saya Ustaz Wan bagi. Apa nama doa tu? Yang Ustaz baca tadi. Kalau kat sini doa sebelum tidur je, daripada hadis Al-Barra' bin Azib. Tapi tak apa, nanti saya sharekan. Fungsikan dengan admin, nanti kita share dengan dalam grup insya-Allah. Betul. Ustaz ya. Baik. Ini Puan Maizam ada nak tanya apa ke? Ada apa persoalan ke? Silakan. Oh, tak ada. Tertekan lah tu. Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang Ustaz kata kalau kita terjaga pada tidur tadi, lepas tu kita wuduk, lepas tu kita solat apa? Solat wuduk ke? Okey. Dia sebenarnya tak ada pengkhususan dalam menunaikan solat apa yang kita nak buat. Nak buat solat wuduk boleh, nak buat solat hajat boleh, nak buat solat tahajud pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau contoh kata mimpi baik, kita nakkan perkara tersebut dimakbulkan dalam kehidupan kita, buatlah solat hajat. Tapi yang paling dianjurkan adalah solat sunat tahajud. Dah tidur, kita dah bangkit, maka boleh kita buat solat sunat tahajud. Jelas nah? Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah terima kasihlah kepada semua yang hadir pada malam ini, ada 124 orang. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya minta maaf jika ambil masa terlalu panjang sampai pukul 9 dah. Kita serahkan semula majlis kepada Puan Razitah kita untuk teruskan insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih di atas pimpinan surah-surah lazim kita insya-Allah. Alhamdulillah.
moga apa-apa doa yang kita niatkan tadi kepada sahabat-sahabat atau keluarga kita sampai kepada mereka insya-Allah. Dan juga terima kasih atas perkongsian Ustaz mengenai adab tidur. Memang sesungguhnya kita tidur ni kadang-kadang tak sempat nak berdoa ke, tak sempat nak berzikir ke, dan ngantuk sangat Ustaz. Tapi paling tidak pun kenalah doa yang paling simple, yang paling mudah untuk kita ingati insya-Allah. Sama-sama kita lazimi, sama-sama kita mengambil ibrah daripada apa yang Ustaz kongsikan. Moga-moga mendapat keberkatan daripadanya insya-Allah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. InsyaAllah ada rezeki dan kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih ke seluruh jemaah kita yang setia sehingga jam 9 ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di kuliah subuh esok. Saya bagi kelas Pak mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara. Sesungguhnya yang baik dan yang sempurna hanyalah milik Allah. Yang kurang yang lemah itu dari keadaan saya sendiri. Saya serahkan semula kepada Ustaz untuk kita tangguhkan majlis. Tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.